والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya muliakan tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, ahli jawatan kuasa, guru-guru, rakan-rakan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin yang dapat sama-sama untuk kita meneruskan perbincangan kita dalam tafsir ayat-ayat hukum. Kita masih lagi membincangkan tentang perkara yang berkaitan dengan talak. Tak habis lagi talak. InsyaAllah malam ni kita lihat ayat yang kelima. Hari itu kita berhenti pada ayat yang ketiga, ayat ketiga 1 hingga 3. Malam ni kita baca ayat 4 hingga 5, sambungan daripada ayat yang terdahulu. Jadi yang ada Quran tu boleh buka surah At-Talaq ayat 4 hingga 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واللائي يئسن من المحيض. Cuba. Cuba kita. Ayat 4. Wallahi ya'isna minal mahid min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna salasa ashhurin. Wallahi يئسن منها المحيض من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر. واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. Surahul Azim ayat 4 hingga ayat 5. Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi, yakni yang menopause, di antara perempuan-perempuanmu, jika kamu ragu-ragu tentang masa iddahnya, maka iddah mereka adalah 3 bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Itulah perintah Allah yang diturunkan kepada kamu.
Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya dia akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang iddah bagi perempuan yang tidak haid lagi kerana faktor usia yang telah lanjut. Jadi bagaimanakah untuk kita ukur sama ada tempoh iddah itu, mungkin juga kalau kita tak tahu, maksudnya apakah iddahnya sama dengan perempuan yang kematian suami ataupun sama dengan perempuan-perempuan yang diceraikan biasa, ataupun apakah lebih lama tempohnya daripada itu. Tapi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita perempuan yang usianya telah lanjut bahawa iddah wanita yang demikian adalah 3 bulan sebagai ganti dari salasata quru, 3 kali suci. Tapi dia tak suci sebab dia tidak ada haid. Tapi tempohnya berapa? Tempohnya ialah 3 bulan. Kalau perempuan yang diceraikan secara biasa, salasata quru, maknanya 3 kali suci. Jadi tidaklah sama 3 kali suci dengan 3 bulan. 3 kali suci itu mungkin lebih panjang sikit daripada 3 bulan. Ini kalau tempohnya misalnya hari ini diceraikan, berapa bulan hari ini? 21. Nah, hari ini 21 kan? 21 bulan depan sebulan. 21 bulan 10 2 bulan. 21 bulan 11 3 bulan. Maknanya selepas 21 bulan 11 habislah tempoh iddah, maka perempuan ini boleh berkahwin sekiranya dia ingin berkahwin. Baik, yang 3 bulan ini ganti kepada perempuan yang diceraikan biasa, salasata quru, maknanya 3 quru, maknanya 3 kali suci yang ditetapkan atas perempuan yang berhaid. Kalau yang berhaid berapa lama tempohnya? Yang biasalah, maksudnya 3 kali suci yang disebut salasata quru, sesuai dengan apa yang telah ditunjukkan dalam surah Al-Baqarah yang menerangkan. Demikian pula perempuan-perempuan yang belum mencapai usia balik. Bila usia balik ni dia tak ada haid. Waktu tadi lebih pada haid dah, putus haid. Tempohnya 3 bulan. Jadi perempuan yang belum mencapai usia balik, jadi iddah mereka samalah juga dengan perempuan yang sudah keputusan haid, dah berhenti dah. Maknanya nikah budak umur katalah 8 tahun 7 tahun. Artinya 7 tahun 8 tahun ni memang kita nampak macam luar biasa. Ditakdirkan kalau ada Johnan nikah, tapi Johnan dalam sadar, katakan yang jenis tak berapa subuh, lalu diceraikan oleh suaminya, nak tunggu suci tak suci, nak tunggu suci tak suci sebab tidak ada haid. Jadi tempohnya sama juga dengan orang perempuan yang menopause, perempuan yang tidak ada haid lagi. Untuk itulah maka disebut oleh firman Allah Subhanahu wa taala, wallai lam yadhhidna. Maknanya perempuan-perempuan yang sudah tidak ada haid lagi. Kemudian dalam ayat disebut ini irtabtum, jika kamu ragu-ragu tentang masa iddahnya. Ada 2 pendapat berhubung dengan ini irtabtum, ragu tentang tempoh iddah. Ini orang lelaki kena ambil tahu, apa kena ambil tahu juga. Kita sudah minggu yang lalu, kalau tidak pun isteri kita, anak-anak kita, kita kena ambil tahu tempoh iddah. Jadi sekiranya kamu ragu-ragu, maka ada 2 pendapat. Pertama, pendapat mengatakan bahawa sejumlah daripada ulama salaf seperti Mujahid, Zuhri, Ibn Zaid, bahawa makna inirtabtum yang dimaksudkan ialah jika perempuan-perempuan itu melihat adanya darah, lalu kamu merasa ragu apakah darah itu adalah darah haid ataupun darah istihadah, iaitu darah penyakit keputihan, sedangkan kamu bimbang untuk memutuskannya. Ini maksud inirtabtum pada pendapat yang pertama.
Yang kamu ragu tu apa? Ragu apabila sama ada dia darah haid ataupun darah istihadah. Sebab bila darah istihadah dia tidak mengurangkan jumlah salah satu kuruk yang maksud 3 kali suci. Keringlah darah istihadah, kita ingat kau darah haid. Jadi darah istihadah dia tidak memberi makna dalam tempoh iddah. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahawa jika kamu merasa ragu mengenai jumlah iddah mereka dan kamu tidak mengetahuinya, maka iddahnya adalah 3 bulan. Jadi pendapat ini diriwayatkan dari Sa'id Ibn Jubair dan dipilih oleh Ibn Jarir. Maka pendapat ini lebih jelas pengertiannya, dan Ibn Jarir memperkuatkan pendapatnya ini dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Quraib dan Abu Sa'id. Keduanya mengatakan bahawa telah menceritakan kepada kami Ibnu Idris bahawa Ubay ibnu Ka'ab pernah bertanya kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ada beberapa macam wanita yang tidak disebutkan iddahnya di dalam kitabullah, iaitu perempuan yang belum balik, perempuan yang telah lanjut usia, dan perempuan yang sedang hamil." Amr ibn Salim melanjutkan bahawa lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya yang tadi, dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi di antara perempuan-perempuanmu, jika kamu ragu-ragu masa iddahnya, maka iddah mereka adalah 3 bulan, dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid, dan perempuan-perempuan yang hamil waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Jadi dalam ayat yang keempat kita bacakan tadi itu merupakan asbabun nuzul, pertanyaan para sahabat pada Nabi SAW. Perempuan yang jenis-jenis macam ini berapakah lama tempoh iddahnya? Maka surah At-Talaq ayat 4 yang kita bacakan tadi, Allah menjelaskan bahawa perempuan yang belum balik, kemudian perempuan yang dah putus haid, yakni menopause, maka hukum tempoh iddah yang dia menunggu untuk berkahwin lain mungkin tempohnya adalah selama 3 bulan. Dan perempuan hamil tempohnya sehinggalah melahirkan anak. Bila melahirkan anak, tak kiralah anak itu kembar ke, maknanya limon anak tubik apa maknanya tempoh iddah dia akhir sekali itu boleh, jangan mula-mula tubik lepas tu pergi nikah selalu. Selesailah, kalau selesailah hak terakhir sekali anak yang dilahirkan. Kata kalau kembar 4, 5. Jadi tempoh iddahnya sehingga melahirkan anak. Bahawa pernah Nabi SAW ditanya, sesungguhnya sejumlah orang dari penduduk Madinah ketika diturunkan surah Al-Baqarah yang menceritakan hukum iddah kaum wanita, mereka mengatakan sesungguhnya masih ada beberapa macam wanita yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, iaitu perempuan yang masih kecil, perempuan yang telah lanjut usia, dan perempuan yang tidak berhaid lagi, serta perempuan yang sedang hamil. Maka ini satu jalur hadis daripada riwayat yang lain, tapi membawa maksud yang sama. Maksudnya bila pertanyaan para sahabat pada Nabi SAW, maka jawapan itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui surah At-Talaq tadi. Kemudian ayat yang seterusnya ialah wa ulatul ahmali ajaluhunna ay yad'na hamlahunna. Dan perempuan yang hamil waktu iddah mereka ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala menjelaskan iddah bagi perempuan yang hamil ialah sampai melahirkan kandungannya, sekalipun bersalin itu terjadi sesudah talak dijatuhkan atau sesudah ditinggal mati suaminya dalam jarak senggang waktu yang tidak lama. Ini menurut pendapat jumhur ulama salaf dan khalaf, sebagaimana yang dinaskan oleh ayat yang mulia ini dan juga sebagaimana yang dijelaskan oleh sunnah nabawiyah.
Bini nak beranak esok lusa, tiba-tiba hari ni tak cerah. Jadi tempoh eddahnya bila melahirkan anak, maka bolehlah isteri dia kahwin lain. Jadi syarat dia sehinggalah melahirkan anak. Esok lusa sama juga. Mati suaminya sebelum anak tu lahir, ditakdirkan Allah Ta'ala, matilah. Jadi sama juga tempoh tu ialah tempoh bersalin. Tempoh bersalin, dia bukan tempoh kematian suami, tempoh bersalin. Jadi bagi peluang kepada isteri-isteri yang melahirkan anak, sekiranya suaminya meninggal, maka bolehlah dia mencari pasangan ataupun suami yang lain. Atau sesudah ditinggalkan mati suaminya dalam jarak senggang waktu yang tidak lama. Ini menurut pendapat jumhur ulama salaf dan khalaf, sebagaimana yang dinaskan oleh ayat yang mulia ini dan juga sebagaimana yang dijelaskan oleh sunnah nabawiyah. Jadi tempoh iddah wanita yang kematian biasa suami, yang kematian biasa. Jadi maksudnya tempohnya ialah selama 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Tapi kalau suaminya mati, kebetulan isterinya mengandung, esok mati. Kemudian kebetulan pula esok lusa nak beranak. Macam mana tempoh hidup dia pendek. Jadi maksudnya dia tidak lagi tertakluk kepada kematian suami pada isteri yang biasa yang tidak hamil. Tidaklah sama hukumnya perempuan yang ditinggalkan suami mati tanpa hamil dengan perempuan yang kematian suami sedangkan dia dalam hamil. Walaupun seminggu, 2 minggu, 2-3 hari, dia tertakluk kepada kehamilan. Lepas tu bila melahirkan anak, maka bolehlah mana-mana lelaki nak kahwin dengan dia. Jadi tempoh iddah tu boleh, lepas tu boleh lah. Imam Bukhari mengatakan telah menceritakan kepada kami Sa'id Ibn Hafs, telah menceritakan kepada kami Syaiban dari Yahya menceritakan bahawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu sedang duduk, bahawa pernah seorang lelaki datang kepada Ibnu Abbas. Saat itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu sedang duduk di tempat yang sama. Maka lelaki itu bertanya, berikanlah fatwa kepadaku tentang seorang wanita yang melahirkan bayinya sesudah ditinggal mati suaminya dalam senggang waktu 40 hari. Senggang waktu 40 hari. Jadi Ibnu Abbas menjawab, wanita itu menjalani iddahnya selama masa yang paling panjang di antara kedua masa, yakni jarak melahirkan ataupun perhitungan bulan, iaitu 4 bulan 10 hari. Mana yang paling lama di antara keduanya. Ini satu pendapat daripada Ibnu Abbas. Maka Abu Salamah mengatakan, menurutku masa iddahnya adalah seperti yang disebutkan oleh firman-Nya, dan perempuan-perempuan yang hamil waktu iddah mereka ialah setimpal mereka sebaik sahaja mereka melahirkan kandungannya. Dalam surah At-Talaq tadi, maka Abu Hurairah memotong, aku sependapat dengan anak saudaraku, yakni sependapat dengan Abu Salmah. Lalu Ibn Abbas mengirimkan pelayannya, yakni si Karib, kepada Ummu Salamah untuk menanyakan masalah ini kepadanya. Maka Ummu Salamah menjawab, Subai'ah al-Aslami ditinggal mati oleh suaminya yang terbunuh sedangkan ia dalam keadaan hamil, dan selang 40 hari sesudah kematian suaminya Subai'ah melahirkan kandungannya, lalu ia dilamar. Maka Rasulullah SAW
mengahwinkannya dengan lelaki lain. Di antara mereka yang melamarnya ialah Abu Sanabil. Jadi maknanya berdasarkan kepada hadis dan juga ayat Allah Subhanahu Wa Taala, nukilan riwayat yang kita sebutkan tadi, sah mana hukum bagi suami yang mati ketika suaminya mengandung, ketika isterinya mengandung, maka tempoh iddahnya sebaik sahaja isterinya melahirkan. Jadi tidak timbul muskil dalam masalah. Imam Nasa'i meriwayatkan melalui hadis Sa'id Ibnu Maryam dengan sanad yang sama, telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnu Ubaid, maka di hadapan Ibnu Mas'ud tentang salah satu dari masa iddah yang terakhir, maka Ibnu Mas'ud mengatakan bahawa ia berani bersumpah dengan siapapun atas nama Allah bahawa sesungguhnya surah At-Talaq itu diturunkan sesudah ayat wanita yang tinggal mati oleh suaminya yang iddahnya 4 bulan 10 hari. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan bahawa selesainya masa iddah wanita yang hamil ialah bila ia telah bersalin. Ini bila timbul dahulu atau kemudiannya ayat, dia berkait dengan nasakh dan mansukh. Maknanya walaupun ayat itu masih ada dan hukumnya masih ada, tetapi bila ayat yang kemudian itu diturunkan dalam setengah-setengah daripada hukum, maka ayat yang terawal itu tidak diambil kira. Yang diambil kira adalah ayat yang kemudian diturunkan. Jadi ini satu pendapat mengatakan bahawa yang 4 bulan 10 hari diturunkan lebih awal daripada ayat yang menerangkan bahawa perempuan yang kematian suami sekiranya dia hamil, maka tempoh iddahnya sebaik sahaja dia melahirkan anak, walaupun tempoh iddahnya mungkin lebih pendek daripada tempoh iddah kematian biasa, yakni 4 bulan 10 hari. Berkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra", yang bermaksud, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya, yakni memudahkan urusannya dan mengadakan baginya penyelesaian dan jalan keluar yang dekat, yakni tidak lama. Kemudian disebutkan dalam firman selanjutnya, "Zalika amrullahi anzalahu ilaikum", itulah perintah Allah yang diturunkan kepadamu, iaitu hukum dan syariatnya dia telah menurunkannya kepadamu melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya apa yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan hukum tersebut, maka hukum tersebut perlu dipatuhi dan tidak boleh sama sekali untuk diingkar. Jangan manda-manda untuk kita buat hukum. Kadang-kadang hal yang kes ini jarang berlaku. Kadang-kadang tak ada orang tanya pun. Tak ada orang tanya pun ni. Apa tadi? Yang kematian suami, bila mati suami, esok lusa bini dia bersalin. 4 bulan 10 hari itu nak kira ataupun nak kira selepas bersalin. Jadi jawapannya ialah selepas bersalin. Maknanya kalau siapa-siapa nak kahwin dengan wanita tu boleh kan? Maknanya kalau kita tempoh paling pendek, kalau nak teka lah, tempoh iddah yang paling pendek, hak ada iddah tu tak kecil lah. Tempoh beriddah paling pendek ialah wanita yang mati sedangkan ia dalam keadaan hamil. Andainya keesokan harinya dia bersalin, maksudnya tu lelaki mati hari ini, esok bersalin, jadi tempoh iddahnya hanya sehari satu. Dia sebenarnya iddah tu sebenarnya adalah untuk mengosongkan rahim daripada ada benih lelaki yang sebelum itu. Jadi bila dah bersalin, maka garanti dah anak tu
anak hak suami sebelum tu memanglah hak suami sebelum tu. Tapi bila orang kahwin selepas itu, tak mungkin ada lagi benih suami setelah dia melahirkan anak dengan suami yang mula-mula. Jadi walaupun kita kata sehari, boleh ke sehari? Boleh sehari. Sebab konsep untuk iddah itu adalah untuk mengosongkan rahim bagi mana-mana wanita yang berkahwin, supaya tidak ada benih yang bercampur apabila dia berkahwin dengan suami yang baru. Jadi yang ayat sebelum ini minta kita supaya adakan saksi. Inilah di antara punca-puncanya kenapa perlunya ada saksi. Pewarisan ini perlu dijaga sangat. Tak boleh sama sekali untuk berlaku pertindihan. Dua benih berada dalam satu rahim perempuan. Sebab itu tempoh iddah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu untuk mengelakkan berlakunya pewarisan yang dianggap sebagai syubhat, ataupun pewarisan yang tidak ada pasti. Ni anak opok dulu ke anak opok baru. Tak timbul begitu. Mungkin pada orang bukan Muslim mungkin berlaku begitu. Sebab mungkin perzinaan ataupun persetubuhan itu tidak menjadi pelik pada dia dan tidak hanya khusus pada suami dia saja. Mungkin juga dia boleh melakukan hubungan dengan orang lain pun walaupun dia ada suami. Itu sebab kadang-kadang benih dia itu bercampur dengan beberapa orang lelaki. Tapi Islam ni jaga sampai begitu sekali sehingga memberi iddah kepada setiap daripada wanita Muslim supaya tidak bercampur baka sebelah-sebelah. Ni untuk lelaki dulu, ni untuk lelaki baru. Dia tak mungkin berlaku begitu. Tapi kalaulah andainya ada berlaku penipuan dalam soal tempoh iddah, mungkin berlaku penipuan apabila tarikh perceraian itu tidak dicatat dengan betul, tidak diingat dengan betul oleh orang yang melafazkan cerai. Jadi tempoh iddah mungkin salah satu quru yang 3 kali suci, mungkin tidak sampai 3 kali suci. 3 kali suci ini, kenapa perlu 3 kali suci? Untuk benar-benar memastikan bahawa sampai 3 kali tunggu. Padahal kalau nak ikut logiknya, logik akal kita, sekali pada dah. Sekali pada dah. Maknanya bila satu pusingan haid bagi wanita, kemudian selepas itu memang sudah tidak ada lagi benih suaminya yang awal yang bersama dia sebelum. Tapi Islam jaga supaya tidak bercampur pewarisan ataupun zuriat yang bercampur. Ini menimbulkan mudarat ataupun persoalan yang lebih besar sekiranya berlaku. Saksi yang kita sebut tadi, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala bila berlakunya rujuk kemudian hendaklah kita bawa saksi, kemudian mesti catat, ada catatan bilakah berlakunya perceraian. Dia tujuannya adalah untuk menjaga pewarisan. Jadi bila mati seorang suami, walaupun tempoh isterinya bersalin tu singkat, maka tidak ada masalah bagi lelaki lain ataupun wanita itu untuk berkahwin lagi sebaik sahaja dia bersalin. Hari ini, esok nikah lagi. Zalika amrullahi anzalahu ilaikum, itulah perintah Allah yang diturunkan kepadamu, iaitu hukum dan syariatnya dia telah menurunkan kepadamu melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya dia akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya. Maksudnya menghapuskan darinya semua kesalahannya dan melimpahkan pahala kepadanya walaupun yang diamalkannya mudah dan sedikit. Ini penutup kepada tajuk dalam surah At-Talaq untuk ayat 4 dan juga ayat yang kelima.
Jadi dalam urusan bila kita sebut tolak, tidak adalah perkara yang halal paling dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah berlakunya pembubaran perkahwinan ataupun perceraian ataupun tolak. Dia halal, boleh siapa-siapa pun nak bercerai atas asbab yang tertentu, tapi ini perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Benci Allah pada perkara lain mendatangkan dosa kepada orang yang melakukan. Tapi dalam kes talak, benci Allah kepada talak tetapi tidak mendatangkan dosa. Ini satu perbuatan Muslim yang benci tapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak mendatangkan dosa. Jadi insya-Allah kita sambung ayat yang berikutnya, masih lagi berkait dengan tolak tetapi lebih kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala memberi tempat tinggal dan nafkah kepada wanita yang ditalak. Kita buka surah yang sama, sambungan ayat 6 hingga 7. Buka lah. Baca derah sikit ya. Tak malu belakang nak baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وَأَنْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى لينفق ذو سعة من سعته لينفق tu mati ke? Mati ya? لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه
فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا Sadaqallahul Azim. Tempatkanlah mereka, yakni wanita yang ditalak, sesuai dengan tempat tinggal dan kemampuan kamu, dan janganlah kamu menganiaya mereka dengan maksud menyusahkan mereka. Dan apabila mereka sedang hamil, berilah nafkah hidupnya sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan apabila mereka menyusui anak kamu, berilah upahnya, berundinglah di antara kamu secara baik. Tetapi apabila menimbulkan kesulitan pada kamu, maka wanita lain boleh menyusukan untuknya. Hendaklah memberi ia nafkah menurut kemampuannya. Siapa yang rezekinya disempitkan, hendaklah memberi nafkah sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang selain apa yang dapat dilaksanakannya. Allah akan menjadikan kemudahan setelah kesulitan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan tata cara memperlakukan wanita yang ditalak dan masih dalam iddah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-Nya yang beriman supaya memberi tempat kediaman yang sepadan dengan kediamannya dahulu. Ini dalam awal pada ayat yang pertama yang kita baca sampailah ayat yang ketiga yang lalu kita dah sebut bagaimana hak bagi seorang wanita yang ditalak itu, sekiranya tolak itu adalah tolak raj'i, tolak satu ataupun tolak dua, maka hendaklah diberikan tempat tinggal bagi wanita. Jangan kita menzalimi wanita dengan menghalau tanpa apa-apa sebab, kecuali sekiranya wanita itu memang duduk di rumah tu kemudian menyakiti hati suami, ataupun membawa lelaki lain masuk rumah sakit hati kita, maka pada saat itu walaupun kita tolak dia dengan tolak raj'i, maka kita boleh halau dia keluar, walaupun pada asalnya kita mesti bagi tempat tinggal pada wanita yang ditolak dengan tolak raj'i, tolak satu ataupun tolak dua. Tapi dia bila menyakiti suami ataupun keluarga pada suami, maka kita boleh keluarkan. Tempat kediaman yang sepadan dengan kediaman dahulu. Kalaulah rumah suami, andainya suami tak nak tengok dah. Bila berlaku perceraian, kadang-kadang kita nak tengok bini itu tak gamak dah, rasa nak marah, mungkin atas asbab tertentu. Maka hendaklah juga masih lagi kita perlu mencari kediaman pada dia. Suruh dia duduk rumah sewa, contoh. Kalaulah sebelum ni duduk dengan keluarga kita, mak ayah kita sekali situ, katakan 10 orang duduk. Bila berlaku perceraian, maka bagi juga tempat tinggal bagi isteri yang telah diceraikan itu sepanjang tempoh iddah, maka letaklah. Kalaupun tidak sama dengan rumah kita yang asal, maka bagilah rumah yang ada tempat perlindungan pada isteri, sebab masih lagi dalam iddah. Kalau perceraian biasa, maksudnya iddah itu adalah 3 kali suci. Okey, kita tinggalkan dia dalam rumah. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Bila mentalak akan isteri, maka hendaklah kamu sediakan tempat tinggal sekadar yang kamu mampu. Bini jangan pula mengada-ngada nak minta lebih-lebih. Minta lebih-lebih. Tahu dah, kita ni Allah Taala sebut
bila kamu disempitkan rezeki oleh Allah, maksudnya kita ni orang susah, maka terimalah seadanya kediaman yang disediakan oleh suami kita dalam tempoh yang dah. Maka tak apa. Tapi kita sebagai lelaki ni wajib pada kita untuk menyediakan sekadar yang kita mampu. Tempat kediaman ini hendaklah selesa dan memudahkan mereka, perlakukan mereka dengan baik supaya selesa tinggal di rumah tersebut. Tidak dibenarkan memperlakukan mereka sewenang-wenang hingga mereka enggan tinggal selama-lamanya di rumah itu dan ingin segera meninggalkannya, apalagi kalau memudaratkan mereka dengan tujuan melepaskan diri dari tanggungjawab memberi nafkah. Rumah tapi jauh sayuk, kita pun baik nak jenguk pun, nak pergi tempat tu pun tak geram. Jadi pun dilarang, walaupun menyediakan tempat tinggal, tapi tempat tinggal itu biarlah bagi keselesaan pada isteri. Dan mungkin juga kadang-kadang anak dia bawa sekali. Ini pada peringkat awal ni, biasanya bila berlaku perceraian, anak biasanya dia bersama-sama isteri akan ikut sekali. Selepas tu, sebab dia masih lagi dalam tempoh iddah, mungkin anak kecil tu dia bawa, anak besar ni duduk dengan kita. Tapi bila selesai iddah, maka di situ barulah timbulnya tuntutan-tuntutan yang kemudian yang berhak untuk pihak isteri tuntut dengan pihak yang berwajib. Tuntut dengan kita lah melalui pihak berwajib. Tapi semasa dalam tempoh iddah itu, apa yang perlu disediakan oleh suami sebagaimana yang disebut dalam ayat yang kita baca. Biar kita bagi makan pada dia, kita bagi tempat tinggal pada dia. Kemudian habis iddah kita tak sebaik juga, maka lepas tu bersiaplah suami untuk menerima surat daripada pihak berkuasa andainya diadu isteri kepada jabat qadi. Muta'ah dia boleh minta, retina muta'ah boleh minta, hadanah hak pencarian boleh minta, nafkah boleh minta, sepencarian boleh minta. Jadi 4 benda ni, bila berlaku pembubaran ni, 4 benda ni boleh dituntut oleh pihak isteri yang telah diceraikan, kemudian sudah habis tempoh iddah. Sekiranya dia tuntut, kalau tak tuntut, sama-sama senyap. Tapi suami yang bertanggungjawab, dia akan terus memberi nafkah walaupun tidak dituntut oleh pihak isteri. InsyaAllah kita sambung pada lepas raya. Minggu depan cuti raya tu sebab tak ada kapung. Jadi minggu depan kita tangguh, insyaAllah kita jumpa lagi pada bulan 9 lah. Hari ni 21, minggu depan 17, 28. Lepas tu jumpa lagi 28 siapa 7, 35 hari bulan. 35 hari bulan tu berapa hari bulan? 4 hari bulan aku. 31 Ogos tak? Kita 31 bulan ni. 4 hari bulan. InsyaAllah kita jumpa semula jika dipanjangkan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ta'alina wa la'ana wa rizqna rahmatan. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله.